arak dia memabukkan, maka hukumnya haram. Pasal apa? Sebab dia memabukkan. Sikit tu mabuk tak? Saya minum dah sikit, dah mabuk. Mana? Tak boleh. Makana kathiruhu haram, qaliluhu haram. Hadis yang lain. Apa-apa yang banyak diharam, sikit dia pun haram juga. Tak boleh. Jadi dadah tak ada zaman Nabi. Dadah ganja, syabu tak ada zaman Nabi. Dah haram dah. Ulama mengkiaskan. Sebab apa? Sebab dadah tu memabukkan. Dadah memabukkan. Ganja memabukkan. Syabu memabukkan. Jadi dia adalah haram kerana dikiaskan kepada arak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum kemudian mari. Hukum kemudian dikiaskan kepada hukum yang telah ada. Itu bab fiqh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala kali yang seterusnya. Alhamdulillah, Allah masih beri peluang kepada kita untuk kita meneruskan hidup ini. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita dapat terus menambahkan lagi amal-amal yang baik, amal-amal soleh, dan mudah-mudahan ia menjadi sebab Allah Subhanahu wa taala akan masukkan kita insya-Allah dalam syurganya di akhirat nanti insya-Allah. Sebagaimana yang disebut, kita ni hidup dalam keadaan aman, dalam keadaan aman. Dalam keadaan kita rasa esok hidup lagi. Esok hidup lagi. Cimani borderline. Darah tinggi okey lagi. Kolesterol makan ubat dah. Esok insya-Allah hidup lagi yuk. Gitu. Tak. Maknanya esok kita boleh mikir lagi. Esok nak makan nasi dagang ke nasi khabu. Malam ni nak tidur. Esok nak makan nasi dagang ke nasi khabu. Hari ni nasi lemak dah. Allahu akbar. Berbanding dengan sahabat kita tu di Palestin tu. Tak tahu. Esok hidup ke tak lagi, wallahu alam. Sebab Yahudi ni dia dak erti bahasa. Bahasa orang Terengganu tu dak erti bahasa. Dia bukan perang dengan mujahidin dia. Dia perang dengan sekolah, tembok hospital, tembok rumah orang. Allahu akbar. Jadi tak boleh bakar. Patut ia perang dengan mujahidin ni lah. Tak perang dengan askar. Askar perang dengan askar patutnya. Tak, dia serang rumah orang. Allahu akbar. Ini menuntut kita supaya kita terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita dekat Pahang ni kunut nazilah kita diminta supaya tawakuf. Tapi kita kena berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala dalam solat-solat kita, supaya Allah terus
membantu, terus menolong mujahidin sana insya-Allah. Israel seduk air laut, pohuk dalam terowong. Dia seduk air laut, dia cocok dalam terowong Hamas. Air ditawar. Air ditawar, boleh minum air itu. Allahu Akbar. Air laut masing. Sejuk air laut, tuhuk dalam terowong tu. Jadi masuk ke celah batu, air itu jadi tawar. Jadi tawar. Ini bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mari bakteria Shigella. Shigella. Mana? Shigella. Bahasa Terengganu baca dia Shigella. Shegelle. Shigella. Bakteria daripada makanan katanya, dan bakteria daripada LGBT. Askar-askar dia nyemain sama dia. Allahu Akbar. Yang jadi sakit perut. Syarif berik. Biarnya kena gamar lagi. Biar kena gamar lagi. Jadi mujahidin Hamas ni tak payah pergi perang dah, sakit kepala ni. Tak urut belaka, pergi sakit kepala, mati belaka gitu betul. Allahumma salli ala Muhammad. Tak ada kira bantuan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Teruskan berdoa supaya Allah Subhanahu Wa Taala terus membantu mereka insya-Allah. Sambung bacaan hadis kita. Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kita baca. Hadis yang ke-30. Kita baca dah minggu lepas sebahagiannya. Kita ulang baca hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. An Abi Tha'labah Al-Khushaini Jurthum ibni Nashir radhiyallahu anhu an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala inna Allah ta'ala fara'ida fala tudayyi'uha wa hadda hududan fala ta'taduha wa harrama asya'a fala tantahikuha wa sakata an asya' rahmatan lakum ghaira nisyan fala tabhasu anha. Hadis hasan diriwayatkan oleh Ad-Daruqutni dan yang lain-lainnya. Dari Abi Tha'labah Al-Khushaini Jurthum bin Nashir radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katanya, yakni sabda Nabi, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah memfardukan beberapa fardu, maka janganlah kamu mensia-siakannya. Dan Allah telah menetapkan beberapa hudud, yakni batasan, maka janganlah kamu melampauinya. Dan Allah juga telah mengharamkan segala sesuatu, maka janganlah kamu mencerobohinya. Dan Allah telah diam segala sesuatu, mana diam, wasakata an asya', sakata mana diam dalam beberapa benda perkara, dan diamnya Allah itu sebagai rahmat bagi kamu, bukan kerana lupa, maka janganlah kamu cuba menyelidikinya. Sadaqa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Minggu lepas kita baca benda yang pertama, iaitu hukum yang difardukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua yang diharamkan, yang kedua iaitu hudud, yakni hukuman yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudud dengan dua makna. Yang pertama ialah batas hukum yang dilarang kita melangkahinya atau melampauinya. Seperti kita baca minggu lepas, mencerai isteri.
Dia ada batas dia. Maka nak cerai isteri kena tengok batasan-batasan dia. Walaupun nak cerai, tapi kena tengok hukum dia. Tak boleh melampaui. Dan yang kedua dikatakan oleh ulama, hudud itu ialah hukuman seksa, hukuman had. Iaitu mencuri hukumnya kena kerak tangan. Orang berzina kena sebat, kena rotan. Dan orang yang minum arak kena rotan juga. Tak boleh kita melampaui dia. Cuma disebut oleh Imam Nawawi, pada zaman Sayyidina Umar tambah pada hukum minum arak. Sebab orang pada masa itu dah banyak mempermain-mainkan hukum. Zaman Sayyidina Abu Bakar, orang minum arak kena rotan 40 rotan. Zaman Sayyidina Umar dia rotan 80 rotan. Sebab apa? Sebab orang kau jadi tak ikut. Kau jadi lara. Rotan 80 rotan. Itu pun dikira sebenarnya tambah dah. Tambah dah. Tapi oleh kerana sahabat-sahabat ni ialah orang juga sumber-sumber hukum dalam Islam, maka ianya tak dianggap sebagai melampaui hudud Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita hari ni oleh kerana kau teruk orang nak otang 120, tak boleh. Tak boleh. Sayyidina Umar je habis itu dah. Jadi hari ni kalau qadi nak hukum orang minum arak, dia boleh pilih. Nak ambil 40 boleh, nak ambil 80 boleh. Nak ambil 40, dikira ikut zaman Sayyidina Bakar. Ambil 80, ambil cara Sayyidina Umar Al-Khattab radhiyallahu anhu. Orang tu rekod tak ada minum arak contohnya. Tak ada rekod minum arak. Baik. Orang yang baik contohnya. Tiba-tiba pergi jalan, ikut kawan-kawan member. Yang heret masuk pub, dia buat lolok. Dia kata air Coca-Cola. Tiba-tiba arak ditangkap dan dibicara, memang dia minum arak. Boleh qadi ambil dia hukumannya 40 rotan. Pasal apa? Sebab bukan dia nak minum sangat, orang kecek dia. Boleh gitu. Adapun rekod orang ni suka minum arak. Minum sama tiap minggu minum. Jadi boleh nak ambil hukuman ikut cara Sayyidina Umar, rotan dia 80 rotan. Gitu. Wallahu a'lam, tu pandangan. Lepas tu benda tu dia khilaf. Ada 40, ada 80. Malam ni kita tengok yang ketiga. Yang ketiga, Nabi SAW mengatakan bahawa Allah Subhanahu Wa Taala telah mengharamkan beberapa perkara. Hukum yang diharamkan Allah secara tegas, yang disebut dalam kitabnya dan hadis Rasulnya, yang tidak boleh dicerobohinya atau dikerjakannya, sebagaimana diterang Nabi dalam hadis, iaitu Allah telah mengharamkan beberapa perkara, maka janganlah kamu mencerobohinya. Allah mengharamkan beberapa perkara, jangan ceroboh dia. Dalam Quran dan hadis banyak diterangkan perkara-perkara yang diharamkan. Baca Quran, baca hadis, banyak benda-benda yang Allah mengharamkan dia. Diharamkan mengerjakannya atau mengambilnya atau menggunanya. Haram-haram tu 3. Haram ambil, haram buat, haram ambil dan haram guna. Ada perkara haram kita mengerjakannya. Buat juga lah maknanya. Ada perkara haram ambil. Riba ambil. Tapi kerja jugalah maknanya. Tak, tapi ambil. Allah haram ambil riba. Dan haram menggunakannya. Debat haram guna. Antaranya firman Allah Subhanahu wa taala, Bismillahirrahmanirrahim. Qul innama harrama rabbi al-fawahisha
ma zahara minha wa ma batan wal ithma wal baghya bighairil haqq wa an tusyriku billah ma lam yunazzil bihi sultana wa an taqulu 'ala Allahi ma la ta'lamun. Surah Al-A'raf ayat 33. Artinya, katakanlah, sesungguhnya Tuhanku mengharamkan segala kejahatan. Kata Nabi, kul tu Allah yang kata. Allah suruh Nabi kata, kul ya Muhammad, katalah wahai Muhammad, bahawa Tuhanku, yakni Tuhan Nabi kita, Allah lah, Tuhan kita jugalah maknanya. Allah telah mengharamkan segala kejahatan. Mana jahat-jahat haram belaka. Yang zahirnya dan yang batinnya. Benda hak jahat ni semua haram. Sebab tu setengah-setengah ulama berpandangan haram tengok orang puang. Haram tengok orang puang. Tengok sekali rezeki, alhamdulillah. Tak, wah sekali Allah comelnya. Pusing. Pusing. Oh, rezeki hari ni. Tengok orang puang comel. Tak. Tengok yang kedua, alaika dosa kita. Tak. Yang pertama, laka rezeki. Yang kedua, alaika. Dah kita kan rumah tu. Dah. Allah, ustaz ke, Tok Iman ke, Tok Bilal ke. Allahu Akbar. Waktu di Pakistan tu, orang puang dia tutup belaka, mata dua tin nampak. Nampak dia. Tak keluar. Tak capur orang lelaki. Kita kata, payah hidup ekstrim. Kita kata gitu pula. Tak. Dia nak jaga. Tak. Dan ada setengah ulama kata, kalau kita ada air semayang, tengok orang puang. Tadi hak zahir tengok. Nah, air semayang tu hak batin. Tengok orang puang. Gah rasa. Oh, dia mari rasa gah sini. Oh, tengok macam botol air ni tahan sikit. Macam botol air. Okey lagi. Tengok orang puang tu gah dia rasa. Ada setengah pendapat kata kena ambil air semayang semula. Kena ambil wuduk balik. Pasal apa? Batinnya telah pun haram juga maknanya. Allahu Akbar. Dah kita dah dapat tahap tu kita dah. Tengok orang puang lebu, tengok orang puang lebu. Dah ada air semayang tula je. Air semayang tula je. Tak. Cuma selamat sikitnya antara maghrib dengan isyak. Tak balik. Tak duduk dah surah dengar tazkirah. Okeylah. Orang lain nak mari surah tu nampak dah orang puang. Tak. Wah, tu kita kat Malaysia. Negara luar tu tahu Allah Alam. Tak. Keluar je orang puang tak akan tudung. Keluar je pakai kat betis. Keluar je kat peha. Tak. Belah-belah dua negara ni. Allahu Akbar. Dah dia kira apa? Bagi dia tak ada hal. Tak ada hukum bagi dia. Kita ada hukum. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala, sesungguhnya Tuhanku, kata Nabi lah, katakanlah sesungguhnya Tuhanku mengharamkan segala kejahatan yang zahirnya dan yang batinnya, dan dosa dan inyanya yang tiada benar. Maknanya tak boleh buat. Tak boleh buat apa nama ni, hak jahat diharamkan, dosa diharamkan, dan peinyayaan, tak, zalim tak boleh buat, haram. Dan ia haramkan kamu menyekutukan dengan Allah sesuatu yang keterangannya tidak ia turunkan. Syirik kepada Allah Ta'ala tak boleh. Syirik kepada Allah haram. Allah mengharamkan syirik. Orang yang syirik kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, habis dosa dia. Allah tak ampun. Melainkan dia kena mengucap semula. Dosa-dosa hak lain Allah ampun. Kita bertaubat, Allah ampun. Dosa syirik
Allah tak ampun. Artinya orang tu musyrik, mensyirikkan Allah Ta'ala. Habis amalan-amalan dia. Lepas tu Allah tak ampun. Dia nak jadi Islam balik, dia kena mengucap semula, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berat tu. Dan ia haramkan kamu berkata ke atas nama Allah sesuatu yang kamu tidak tahu. Ada orang ni kadang-kadang dia kata Allah kata. Tak, dia kata Allah kata. Itu bahaya. Tak boleh, tak boleh. Dia cakap setengah-setengah orang tu, dia kata ada satu benda hukum tu haram. Haram kata. Dan kita kata haram, kat mana dalil dia? Dalam Quran ada kan? Dalam Quran ada. Padahal kita tengok tak ada dalam Quran. Dia buat pandai dia. Dia rasa dia pandai. Dia kata benda ni Allah haramkan. Haram ni. Dalam Quran ada. Allah sebut dalam Quran. Kena jaga betul-betul. Nak kata gitu, kena check betul-betul. Biar betul-betul ada dalam Quran tu Allah kata haram. Baru kita kena kata ada dalam Quran. Kalau tidak, kita berkata tidak benar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lama nak jumpa, ada jumpa. Haram tak? Dalam Quran ada. Dah ayat mana nak kata? Dalam Quran lah. Dalam Quran lah. Mungkinlah betul lah, dia tak ingat ayat mana kan. Tapi anda cek. Tak ada. Jadi bahaya kita confident sangat. Tak, sepatutnya kena cek mula. Cek mula. Kalau tanya tu rasanya lah. Ataupun kena cek balik. Barulah kita berhati-hati. Kalau tidak, kita menjadi orang yang berkata kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan tidak sebenar, artinya kita berbohong kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. 2 kali haram tu. Selain daripada itu, selain ayat ini, ada lagi ayat-ayat yang menegaskan pengharaman Allah secara tegas dan terang. Dia nak cerita benda hak jelas. Manakala dalam hadis ada pula pengharaman yang diterangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tadi tu orang yang inyanya dosa kejahatan tu contoh yang dibawa oleh Imam Nawawi daripada Al-Quran. Sekarang ni dibawa pula contoh-contoh perkara yang diharamkan daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Antaranya innallaha, hadis Nabi, di antaranya innallaha harrama bai'al khamri wal maitati wal khinziri wal asnami. Sesungguhnya Allah telah mengharamkan penjualan arak, penjualan bangkai, jual babi dan jual berhala. Nabi kata Allah telah mengharamkan jual arak. Kita tak minum arak, jual aja haram. Kita tak minum arak, tapi kita jual haram. Allahu Akbar. Ada seorang pengusaha celi di Cerating. Dia jauh daripada pantai sikit. Mak Saleh mari nak tidur kat chalet dia. You have beer? Oh no sir. Okay, thank you. Lari. Mari Mak Saleh hari pula. Tanya, you have beer? No. Dia lari. Lepas tu dia kata, Ustaz, saya rasa macam nak jual arak, kata dia. Sebab Mak Saleh mari tak ada arak, tak mau tidur chalet saya. Asodah nak kata. Asodah nak kata. Tapi saya mikir, dia kata, saya mikir, dia kata, kita jual-jual untuk orang putih. Budak kita mari minum, mabuk belakang chalet saya. Tu mari mikir tak mau jual je dia. Orang kata molek molek. Allahu Akbar. Dia mari mikir lagu tu. Tak. Ini benda yang berlaku real dalam masyarakat kita. MPK, kita minta lesen karaoke, dia beri lesen arak selalu. MPK. Bila nak
asing tu wallahu alam. Patutnya kena asing tu. Lesen arak suku, lesen karaoke suku. Tapi tak. Lesen arak sekaligus. Lesen karaoke, lesen arak sekaligus halu. Jadi kita ambil lesen karaoke, boleh lesen arak halu maknanya. Saya cadangkan, tak. Asingkan. Karaoke lain, arak lain. Lagu belaka tapi lain sikit maknanya. Allahu Akbar. Tak boleh. Tak boleh jual arak hari-hari kerajaan orang-orang bukan Islam. Kita pun pergi jual arak kedai. Otong ustaz hari ni ustaz. Dia pekat beli arak belaka. Kita pun pergi jual arak. Tak boleh. Haram. Haram. Dan tak boleh jual bangkai. Tak boleh jual bangkai. Ayam mapuh. Ayam mapuh. Ayam kita ambil selori. Berapa ekor? 600 ekor selori. Nak siapa kuatan ni 50 ekor mapuh. Mapuh 50 ekor. Yang langgar di angin, mati. Kita pun ambil orang mati tu jual Cina. Ambil ini harga murah je. Biasa RM10, ini harga RM3 je. Ambil. Ustaz, pada mati bazir baik kita jual Cina boleh sen sikit. Haram. Tak boleh. Ni orang-orang yang jenis kerja-kerja lagu tu lah. Kemudian haram jual babi. Babi haram jual. Kita tak jual direct babi. Tapi orang kampung dia tembok babi. Tak babi dia pergi jual Cina. Haram. Tak boleh juga. Ni benda-benda yang berlaku dalam masyarakat kita. Tak. Tembok Cina lalu. Ini dia pun ambil. Ambil kan? Siapa ya? Mudah kita. Pasal apa? Bangkai tu kita tak payah pergi buat lari maknanya. Tak. Dah Cina haram tak makan babi? Haram juga. Sudah ustaz. Haram pun di Cina ke? Tak. Haram. Bila Allah kata haram tu pada seluruh manusia. Pada orang Islam dan pada orang bukan Islam. Haram. Tapi oleh kerana kesyirikan dia tu lagi besar daripada babi tu, jadi makan gitulah. Asalnya haram. Tak boleh. Hukum asalnya haram. Ada ulama mengatakan haram. Tak boleh. Dan berlaku juga dalam masyarakat kita, babi main duduk belakang rumah, ambil makan buah nyok, panggil orang tembok, mampu belakang rumah kita. Telefon Cina pun mari ambil. Kemudian dia olor peluru kita. Tak boleh juga. Tak boleh. Allahu Akbar. Tak boleh jual beli benda yang haram. Wal asnam, dan berhala. Tak boleh jual berhala. Kita tukang buat berhala jual ke orang Cina. Tak boleh. Kita pakar dalam bahagian buat berhala. Ukiran, pandai ukiran ni. Pak jual. Tak boleh. Haram. Haram menjual berhala. Bahkan ada yang bahagian hukumnya ialah hari raya dia. Kita jual 5. Untuk khusus untuk penyembahan dia pun haram juga. Pasal apa? 5 tu khusus untuk dia sembah berhala dia, hukumnya haram juga. Ini daripada hadis Nabi SAW. Sesungguhnya Allah Subhanahu Wa Taala mengharamkan jual arak, jual bangkai, jual babi dan jual berhala. Itu hadis yang pertama. Innallaha iza harrama syai'an harrama thamanahu. Hadis yang kedua bermaksud sesungguhnya apabila Allah mengharamkan sesuatu, maka Allah mengharamkan juga harganya.
Allah mengharamkan jual babi. Cina mari beli babi kita, dia holor RM5. RM5 tu haram, tak boleh makan. Harga kepada benda yang haram menjadi haram, tak boleh makan. Tak boleh ambil, haram. RM5 mungkin tak ambil, tapi kalau RM50 mikir dua kali lah. Tak. Kalau RM150, mikir acak hari lagi. Tak. Itu bahaya duit. Sikit memang tak ambil pun Ustaz, RM5 je. Tak ambil. Tapi sekali tu tak, dia beri RM100. RM100. Nengung juga nak. Nengung juga. Nengung juga tu bahaya. Tak, asal nengung, sambil. Tak boleh. Allahu Akbar. Hadis yang seterusnya ialah kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan adalah haram. Kullu muskirin haram. Setiap yang memabukkan haram. Arak dia memabukkan, maka hukumnya haram. Pasal apa? Sebab dia memabukkan. Sikit tak mabuk tak? Saya minum dah sikit, tak mabuk. Mana? Tak boleh. Makana kathiruhu haram, qaliluhu haram. Hadis yang lain. Apa-apa yang banyak diharam, sikit dia pun haram juga. Tak boleh. Jadi dadah tak ada zaman Nabi. Dadah, ganja, syabu tak ada zaman Nabi. Dah haram tak? Ulama mengkiaskan. Sebab apa? Sebab dadah tu memabukkan. Dadah memabukkan. Ganja memabukkan. Syabu memabukkan. Jadi dia adalah haram kerana dikiaskan kepada arak yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi hukum kemudian lagi. Hukum kemudian dikiaskan kepada hukum yang telah ada. Itu bab fiqh. Dah sikit lain. Lain. Dadah sikit tak mabuk. Banyak mabuk. Dah arak dia, arak tadi memang perangai dia tu, sifat dia tu memabukkan. Sifat arak tu memabukkan. Dadah sikit tak mabuk. Lepas tu kita pergi hospital, doktor dadah kita. Obat-obat tu ialah dadah, tapi kuantitinya sedikit. Orang aksiden patah tujuh, kaki akak pergi tu hospital. Relax senyum, relax je. Mopping semua ambil. Mopping tak ada lah. Cocok. Kaki zat tekan mopping. Relax. Sakit tak? Tak. Sakit. Patah tujuh. Tak. 7 patah. Patah riuk kata orang Terengganu. Tak. Senyum duduk tabik hospital. Macam sakit. Pasal apa? Sakit tak tekan sekali. Tak. Mopping tu. 3-4 hari pakai. Maka ia adalah diharuskan. Itu bab fiqh lah bincang. Tiap-tiap yang memabukkan adalah haram. Kemudian hadis yang lain. Inna dima'akum wa amwalakum wa a'radakum alaikum haram. Sesungguhnya darah kamu dan harta kamu dan kehormatan kamu haram atas kamu. Sebab tu kita haram menjatuhkan maruah orang. Haram. Mencemarkan maruah orang. Haram kita ambil harta orang. Haram kita menumpahkan darah orang. Pasal apa? Sebab dia adalah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak boleh. Kita pergi waktu itu darah. Haram. Kena minta maaf dengan dia. Kalau minta maaf, dia boleh balas balik. Balas balik, saudara balik. Dan tak boleh ambil harta orang.
walaupun 10 sen. Tak boleh. Walaupun 10 sen, tak boleh. Tak usah ke 10 riyal. Tak usah ke 10,000. 10 sen pun tak boleh. Pasal dia hak orang. Allahu Akbar. Terlalu dah. Lalu learning sen 10 sen, 20 sen tak ambil dah ni. Pergi kedai, duit shilling 10 sen, 20 sen. Orang tak ambil dah. Pakai buat gitu dah. Hari ni orang kaya-kaya belaka hari ni. Dah. Orang kaya-kaya belaka. 10 sen yang jatuh depan kedai tu orang tak ambil dah. Kita pun pergi ambil. Tak boleh orang nak ambil. Orang yang kumpul duit orang jatuh 10 sen 20 sen tu banyak boleh ke dia. Tak. Dia ambil. Boleh dia ambil tapi dia ambil letak surau letak masjid. Tu hak orang bukan hak dia. Ana ambil tak? Ana ambil letak atas sening tu. Jangan nampak. Tapi orang tak ambil dah. Dulu kita tahun 70-an, 10 sen. Genyeh. Genyeh dengan tumi. Tak. Merah, karat merah tu genyeh. Boleh 10 sen boleh es krim. Tak. Kita gitu. Landing budak-budak 10 sen tak main. Tak main ni. Kaya-kaya belaka. Allahu Akbar. Yang keempat, yang ketiga tadi ialah perkara yang diharamkan. Yang pertama, Allah memfardukan sesuatu, maka jangan kita abaikan. Yang kedua, Allah menentukan hudud, jangan lampaui. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala mengharamkan sesuatu, jangan kita jangan kita mencerobohinya. Dan yang keempat ialah perkara yang didiamkan hukumnya, al-maskut anhu. Dalam bahasa Arab dipanggil al-maskutu anhu, sakata yaskutu, diam. Maskut, benda yang didiamkan, anhu, daripadanya. Ada benda yang Allah tak nyatakan hukum, yang dilarang menyelidikinya dan mencari puncanya. Jangan soal banyak. Benda yang tak ada hukum, jangan soal banyak. Pasal apa? Pasal Allah diamkan tu kerana rahmat untuk kita. Nasib baik Allah tak kabur hukum. Tak payah kita tak. Jangan tanya. Kerana yang didiamkan itu adalah sesuatu rahmat atau kemudahan. Bukan kerana disengaja tidak diterangkan hukumnya. Inilah yang dikatakan Rasul bahawa Allah Subhanahu wa taala diam dari segala sesuatu sebagai rahmat bagi kamu, bukan kerana ia lupa. Maka janganlah kamu menyelidikinya. Bila diam, jangan kita selidik. Cuma tak bagi contoh sini. Imam Nawawi tak bagi contoh apa benda perkara itu. Benda yang tak jelas, tak tahu hukum, kita relax. Tapi tanyalah hukum dia ada tak? Tak ada hukum, senyap. Hukum senyap. Allahu Akbar. Payah. Contoh. Orang tu, contoh benar ni, kawan saya. Ayah dia nak nikah seorang lagi. Mak dia tak bagi. Dia kali balik kampung, setiap kali balik kampung, mak dia kata ke dia. Mak dia kata ke anak dia, ayahmu bila mati mak, dia akan nikah lagi. Tiap minggu dia balik, mak dia duk ulang ayat tu. Ayahmu bila mak mati, dia akan nikah lain. Ayahmu bila mak mati, dia akan nikah lain. Dia kata senyap. Dia pun kata ke mak dia. Dia kata, masa dia dah mak dia, kita pun gitu juga. Dia kata ke mak dia. Masa dia dah mak dia, kita pun gitu juga. Mak dia memang cerita tak suka kepada hak puan nak kayah dia.
Hak ayah dia nak tu. Mak tak suka dia. Tak suka dia. Dia pun tak tanya. Tak tanya. Lepas tu ayah dia mati. Mati ayah dia. Bila mati ayah dia, bila mati mak dia, bila mati mak dia, ayah dia tanya hak puang tu. Kita nikah dua. Hak puang ni pula, sebelum ni ada dah orang anak dia, tak ambuh. Tak ambuh. Bila ayah dia kata, dia kata, pakcik dia kata, makcik baru mati. Maknanya no. Dia no. Jadi dia pun mikir, nak cari orang lain payuh. Dia jodohkan ayah dia dengan orang perempuan yang ayah dia nak, dan apa tu nak ayah dia. Nampak tak? Hikmah. Tak? Kalau dia tanya mak dia masa dia hidup, mak dia duk ulang, ayah mu kalau mati mak nikah lain. Ayah mu kalau mati mak nikah lain. Dah kalau ayah nak kau orang tu mana mak? Contohnya, mak tak redha. Contohnya tak. Mak tak setuju, biar mak mati pun. Perempuan kan? Dah. Biar mak mati pun mak tak setuju. Dia tanya. Jadi alhamdulillah dak tanya dijodohkan ayah dia dengan orang hak ayah dia nak dan apa tu nak ayah dia. Allahu akbar. Tu kadang-kadang untung juga dia tak cakap banyak ni. Untung. Itu contoh biasalah. Tapi Imam Nawawi tak bagi contoh ni. Apa dia benda yang Allah senyap tapi ia bukan kerana lupa untuk rahmat kepada kita. Kenapa tak bagi contoh malam ni? Tengok semula. Yang kedua, hukum perkara yang didiamkan. Mungkin sini kot. Perkara yang didiamkan. Hadis tersebut telah memberi kesimpulan mengenai 4 bahagian hukum Allah secara asasnya. Yang akhir dari hukum itu ialah yang berhubungan dengan barang-barang atau benda-benda yang tiada didapati hukumnya. Kerana sememangnya ditiadakan untuk kemudahan bagi umat Islam di semua tempat dan masa. Adapun perkara yang didiamkan hukumnya itu ialah perkara yang tidak disebut hukumnya, sama ada halal ataupun diwajibkan maupun diharamkan, tak ada hukum. Dengan demikian maka hukumnya adalah harus. Kata Imam Nawawi, kalau perkara itu tak diharamkan, tak dihalalkan dan tidak diwajibkan, maka kita harus buat perkara itu. Tiada salah melakukannya atau menggunakannya. Menurut riwayat Imam Tirmizi dan Ibnu Majah dari Salman Al-Farisi katanya, pernah ditanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari hal minyak sapi, keju dan kulit. Minyak sapi, keju dan kulit. Rasulullah menjawab, al-halal ma ahallallahu fi kitabihi wal haramu ma harrama fi kitabihi wa ma sakata fahuwa mimma afalakum. Maksudnya, yang halal ialah apa yang Allah halalkan dalam kitabnya, dan yang haram apa yang Allah haramkan dalam kitabnya, yakni Quran, dan apa yang didiamkan daripadanya, maka ia dari perkara yang dimaafkan untuk kamu. Jangan soal banyak maknanya. Keju. Keju ni mari daripada benda susu lah. Susu. Keju buat susu. Belah-belah negara-negara yang bukan Islam. Tak, kan keju. Kita nak makan tak keju tu? Keju. Tak.
Mengalihkan dia khabar ni keju daripada susu hok tak molek. Tak boleh makan. Nah. Kalau boleh makan. Gitu. Asahnya. Apa nama minyak sapi. Sapi. Minyak sapi tu minyak lembu. Sapi lembu kan? Minyak sapi. Dan kulitnya dan kulit binatang. Jadi benda-benda gitu. Kecuali jelas minum. Ada lah ni orang bincang kulit babi. Corok dia guna mana-mana. Tak boleh pakai. Benda yang tak nampak boleh. Sebab tu setengah-setengah orang Arab dia pergi luar negara tu jadi rengang belaka. Kita orang Melayu tak boleh. Orang Melayu ni payuh di orang kampung orang sejalan okey sikit orang kampung. Doning. Tak boleh makan Melaka dia. Tak boleh makan Melaka. Jadi orang Bandar dia makan dia kata asalnya boleh makan Melaka. Jangan juga. Kita kena berhati-hati dalam bab ni. Tapi adalah benda-benda yang Nabi kadang-kadang jubah daripada Yaman mari pakai. Ambil tak soal banyak. Pakai. Ada beberapa perkara dalam hadis Nabi SAW. Rasulullah SAW dalam jawapannya itu tidak menjelaskan hukum benda-benda tersebut secara satu persatu. Tetapi baginda menarik perhatian supaya meneliti dan mengetahuinya dari kitab Allah. Kerana dengan demikian dapat diketahui halalnya sebab selain yang haram adalah halal belaka. Tengoklah keju dulu sumber dia apa. Kalau sumber yang diharam, haram. Kalau tak tahu, jadi harus. Itu. Sikit lagi. Sebagaimana telah diketahui bahawa sesuatu barang atau benda yang ada dari semasa ke semasa yang tiada didapati hukumnya menurut peraturan hukum syarak adalah asalnya harus. Benda baru. Tak ada hukum lagi. Asalnya harus. Kecuali mari kata bukti. Ada bukti kata, oh ni dari babi. Baru haram. Dah makan selama ni? Tak benda. Hukum dia gitu. Benda baru. Dan ni tak tahu kok. Susu lah. Susu benda tak tahu. Hukumnya asal boleh minum. Lepas tu minum. Orang kabur. Syekh. Daripada ni susu hok benda hok haram baru stop. Dah hak minum dah tu kira dimaafkan. Begitu. Mana? Selama tidak ada bukti atau dalil yang mengharamkannya dan jadilah ia dari perkara yang didiamkan. Maknanya benda tu tak ada hukum asal. Boleh, harus. Kecuali mari bukti menunjukkan dia haram, barulah haram. Itu maksud dia. Yang didiamkan hukumnya. Maksudnya ialah perkara yang baru, nak tahu hukum dia tu kita kena cek daripada Al-Quran dulu. Dan kalau tak ada, maknanya hukum tu harus pada asalnya. Mana kita boleh buat, kita boleh ambil. Kecuali dikaji ada dalam Quran atau terbukti pengharamannya, barulah kita berhenti. Itu mudah. Islam tu mudah sebenarnya. Tapi jangan buat mudah-mudah. Kemudian ada juga perkara yang didiamkan atau tidak disebutkan secara terang dalam nas Al-Quran atau hadis, tetapi hukumannya tetap ada, bahkan lebih utama dari yang disebutkan itu. Contohnya dalam Quran Allah sebut fala taqul lahuma uff, surah Al-Isra ayat 23. Fala taqul lahuma uffin. Uff.
Dan jangan kamu kata kepada kedua orang tua kamu, maknanya, malah aku tak boleh dah. Tolong pergi beli ni gula ni, malah suruh nak mau. Tak boleh dah, haram. Dah tumbuk mau. Tak ada dalam Quran. Tapo mau. Tak ada dalam Quran. Tak ada ayat Quran larang tapo mau. Tak ada. Tak ada dalam ayat Quran larang tumbuk mau. Tak ada. Dah. Tak ada dalam ayat Quran terajang mau. Tak ada. Jangan terajang mak kamu. Tak ada. Jangan tumbuk mak kamu. Tak ada. Yang ada, fala taqul lahuma uff. Jangan kata kepada mereka berdua Jadi kata Imam Nawawi, walaupun tak ada perkataan pukul, sepak, tumbuk, lepang, tak ada dalam Quran, tapi hukumnya ialah dah ada. Kenapa? Kata pun tak boleh dah, apalagi pukul, tumbuk, terajang dan sebagainya. Jadi itu ada diam, tak ada hukum, tak ada disebut hukum dia, tapi hukum dah ada dah. Tapi hukum yang ada itu lebih berat daripada yang disebut oleh Allah Subhanahu wa taala. Ni kalau ngaji gini jadi mudah ah. Tak ngaji gini. Ngaji sikit je. Baca sekejap ni balik dah. Tak balik dah. Maknanya mana-mana hukum yang tak disebut dalam Quran dan hadis, maka harus kita buat. Dan ketetapan hukum itu daripada Al-Quran dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kita balik bayang kat lain. Cek dalam Quran, tak ada haram pukul mak. Tak ada haram tumbuk mak. Dia pun tumbuk mak dia. Pasal apa? Sebab ustaz kata yang didiamkan itu harus hukumnya. Tak kena fikir gitu. Maknanya ada dah ayat yang larangnya ialah ayat yang berkata uff. Maka pukul itu lebih berat daripada perkataan uff, maka hukumnya adalah haram. Dengan keterangan ini nyatalah kepada kita bahawa walaupun perkataan pukulan dan sebagainya tidak disebut, tetapi menurut kaedah hukum Islam boleh ditetapkan atau diletakkan hukum kepada yang tidak disebut dengan cara memahamkan kandungan pengertian dari yang disebut. Maksudnya disebut dah benda yang ringan, benda yang berat itu dipanggil min babil aula, yang lebih aula lagi. Maksudnya illah kepada perkara itu lebih berat. Hukuman supaya kata uf itu ilahnya menyakitkan, pukul itu lebih menyakitkan orang-orang ataupun ibu bapa dia. Wallahu alam. Akhirnya dalam hadis tersebut kita baca tahun depan insya-Allah. Tahun depan. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.